Jadi dengan tak dengan masa saya silakan Ustaz untuk meneruskan kuliah kepada manusia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Yang dikasihi, yang dimuliakan Tuan Haji Hablah selaku pengurusi surau tinggi, yang dikasihi, yang dimuliakan barisan pegawai dan juga AJK surau, yang dikasihi, yang dimuliakan Tok-tok adat, Tok-tok ketua kampung, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya, marilah kita memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin Allah, dengan limpah perkenan Allah, dengan sifat kasih sayang Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk sama-sama berada di surau dalam usaha kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan seperti mana yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu kewajipan melaksanakan solat maghrib dan juga isyak, dan ditambah dengan pahala yang berganda, iaitu kita lakukan secara berjemaah. Dan kita terus dengan sedikit perkongsian daripada saya yang ilmunya tidak banyak, tapi sekadar berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam yang Allah Subhanahu wa taala masih kekalkan kepada kita. Tuan-tuan, saya sentiasa mengingatkan diri saya dan juga tuan-tuan, puan-puan, tidaklah besar, tidaklah ada nilai seseorang itu sekiranya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa digelar sebagai seorang mukmin, tanpa digelar sebagai seorang muslim. Kerana semua kebaikan yang dilakukan tanpa dua title itu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka yang bergelar Islam, mereka yang bergelar iman, beriman kepada Allah, sekecil-kecil perkara yang kita lakukan di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala akan nilai sebagai satu kebaikan. Begitu juga kita perlu merasakan nikmat, merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat keamanan, kedamaian yang kita peroleh ketika ini. Tuan-tuan, puan-puan, ketika mana kita beristirahat di kediaman yang selesa, kita perlu ingat bahawa orang di Palestin ataupun rakan-rakan kita di Palestin berteduh dalam runtuhan bangunan yang dibinasakan. Kita masih lagi bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu bergelak ketawa. Tuan-tuan ingat, orang di Gaza, mereka di sana hilang semuanya sekelip mata. Mungkin anak-anak kita dan cucu-cucu kita sedang leka bermain dengan sebarang gadget. Tuan-tuan ingat, anak-anak di Gaza didendangkan dengan berdilan peluru dan bom. Ketika mana kita buntu memilih aneka juadah yang banyak aneka juadah yang kita boleh dapat. Tuan-tuan ingat, orang di Gaza ataupun orang di Palestin, mereka terpaksa mencatu makanan untuk hari kemudian. Dan mungkin kita sedang sibuk bertelagah berkaitan dengan perkara khilafiyah. Dan sekarang ni orang-orang ilmu, kan saya tak berapa ada ilmu sangat, orang-orang atas kita kan, orang-orang ilmu yang berilmu sedang bertelagah berkaitan dengan qabil tu,
Sah tak sah nikah. Kan, saya terima sah tak sah nikah. Sampai ke Nusantara diperbincangkan. Tuan-tuan ingat, orang di Palestin mereka bersatu, berganding bahu mempertahankan sesama mereka. Jadi tuan-tuan, inilah yang kita perlu ingat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, atas kedamaian dan keamanan yang kita peroleh sekarang. Akan tetapi rakan-rakan kita, sahabat seagama kita yang sedang berada di Palestin dan Gaza, mereka sedang dibedil dengan peluru. Jadi tuan-tuan, apa peranan kita? Sikit mukadimah. Apa peranan kita? Menurut apa yang kita lihat, yang disebut oleh ustaz-ustaz, yang disebut oleh pemimpin-pemimpin kita, iaitu kita kena sedaya mampu untuk membantu mereka. Kita kena sedaya mampu untuk membantu mereka, walaupun dengan kita berdoa kepada Allah. Paling rendah kita doa kepada Allah. Kita mohon supaya diperkuatkan keteguhan keimanan mereka, diperkuatkan kaki mujahidin ataupun orang-orang Islam di Palestin, dan Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan orang kafir. Saya pernah terdengar ataupun saya pernah tengoklah satu satu petikan, sama ada YouTube ataupun TikTok. Orang bertanya, kenapakah Allah Subhanahu Wa Taala tidak membinasakan orang Yahudi? Seperti mana Allah membinasakan kaum Nabi Lut yang tidak beriman kepada Allah dan menentang Nabi Lut. Kenapa Allah tidak binasakan orang Yahudi, sedangkan Allah pernah membinasakan keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Perlu kita ingat tuan-tuan, sebab itu Syekh Jibril pernah berkata, dia kata apa? Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak memberi peluang kepada kita untuk mendapat pahala. Dengan Allah menahan kemenangan kepada orang Islam di Palestin, hakikatnya Allah nak memberi peluang kepada kita untuk mendapatkan pahala yang berganda. Sebab apa? Sebab kita mampu membantu rakyat ataupun orang yang sedang berada dalam keadaan kesusahan di sana. Allah memberikan satu jalan peluang untuk kita mendapat syahid fisabilillah. Kalaulah Allah memberikan kemenangan segera, maka memanglah Islam tu menang. Islam menang. Akan tetapi kita kurang mendapat peluang untuk membantu rakan-rakan seiman kita di sana. Jadi dengan Allah menangguhkan kemenangan ni, hakikatnya Allah bagi peluang kat kita. Allah uji kita. Sama ada kita ada sensitivity untuk bantu. Sama ada kita rasa bahawa orang di Palestin itu rakyat ataupun rakan ataupun sahabat kita. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Kata Rasulullah, perumpamaan orang mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi seumpama tubuh. Jika satu tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur dan merasakan demam. Jadi kalaulah kita merasakan orang yang berada jauh daripada kita adalah seperti ibarat satu tubuh badan. Kalau salah satu daripada anggota tubuh badan kita sakit, pasti saya yakin dia akan mengganggu ketika mana kita nak tidur ataupun kita nak melakukan perkara-perkara yang lain. Kalau sakit gigi lah, Allah, nak makan pun tak mau, kan? Rasa nak marah aja. Tidur pun tak boleh. Begitu jugalah kita dengan saudara kita se-Islam satu dunia diibaratkan seperti satu tubuh. Kalau satu sakit, maka kita akan rasa sakit semua. Kalau kita satu sakit, maka kita cari rawatan supaya kehidupan kita, supaya semua tubuh badan kita mampu disembuhkan dan kita boleh bergerak
dan mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sikitlah tuan-tuan. Apa yang kita perlu buat dalam masa kita rasa senang, kita rasa tenang, kita boleh ibadah dengan senang, kita boleh ibadah dengan tenang. Ingatlah saudara kita yang berada di Palestin. Paling tak banyak pun kan, paling sikit pun kita doa. Kalau kita ada rezeki yang lain, kita bagi sumbangan. Jangan ada sekelumit dalam hati kita asyik Palestin je kan. Dekat tempat kita ni ada orang susah lagi. Memang tuan-tuan, memang ada orang susah juga kat tempat kita. Tapi ingat, Palestin, Gaza bukan hanya sekadar satu tempat ataupun berkaitan dengan persahabatan ataupun persaudaraan, tetapi dia juga melibatkan akidah. Bumi Baitul Maqdis dia melibatkan akidah orang Islam. Jadi itu sedikitlah yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan puan-puan berkaitan dengan mukaddimah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah hari ini kita sambung hadis kita yang seterusnya. Hadis yang saya kupas ataupun saya ambil daripada kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, iaitu berkaitan dengan 40 hadis yang menunjukkan tentang peristiwa akhir zaman. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id ataupun Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi saya bacakan dulu matan hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara qala faman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana alladhina min qablikum. Kata Nabi, kamu ataupun kita akan mengikuti langkah-langkah umat sebelum kamu. Shibran bisibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu, sehingga kan jikalau mereka masuk ke lubang apa? Juhrin dabbin, iaitu lubang biawak. Lattaba'tumuhum, maka kamu akan mengikutinya. Qulna ya Rasulullah, Rasul sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, adakah al-yahud wan nasara, adakah orang yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu orang Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Jadi tuan-tuan, kalau kita melihat kepada maksud hadis ni secara literal, jadi kita sebut, Nabi sebut kita akan mengikut umat yang terdahulu daripada kita, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sebab tu Imam Nawawi mentafsirkan hadis ini, dia kata apa? Yang disebut la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum, kita ikut adalah apabila kita mengikut perkara-perkara yang dilakukan oleh umat yang terdahulu, iaitu melibatkan perkara-perkara yang bertentangan dengan perintah Allah. Jadi kita mengikut perkara-perkara yang bertentangan dengan perintah Allah. Kita akan ikut daripada benda-benda yang kecil. Sebab itu Nabi kata shibran bi shibrin, sejengkal demi benda-benda yang kecil, sehinggalah benda yang besar. Wa zira'an bi zira'in, sehinggalah perkara-perkara yang besar. Benda yang kecil kita ikut, sehinggalah perkara yang besar kita ikut. Hatta, sehingga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun law dakhalu fi juhri dabbin, kalaulah mereka tadi, umat terdahulu tadi, masuk ke lubang biawak dab. Dab ni biawak padang pasir ni. Bukan biawak tempat kita ni. Biawak padang pasir ni, dab ni, sahabat makan. Sahabat makan. Tapi biawak kat tempat kita jangan kita pergi makan pula kan. Sebab haram hukum dia.
Okay? Sebab dia makan bangkai, kan? Tapi dog padang pasir ni dia makan benda-benda yang bersih-bersih saja. Sebab itu sahabat makan, Nabi tak larang, tapi Nabi tak makan. Itu dog. Sebab itu kalau tuan-tuan mungkin pernah pergi ke Mesir, pernah pergi ke Timur Tengah, kan? Mesti nak bawa balik minyak dog. Kalau tinggal rasa kecewa, rugi tak beli minyak dog. Itu di padang pasir. Tetapi kata Nabi SAW, kalaulah mereka masuk ke lubang bewak, kita akan ikut. Kalau tempat itu tempat yang tidak bersih, tempat yang jijik, kita ikut. Kalau benda itu benda yang tidak masuk akal pun kita ikut. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Kalau tuan-tuan kita tengok umat terdahulu, kita kupas satu persatu. Umat terdahulu, antara yang kita biasa dengar, Allah Subhanahu Wa Taala telah membinasakan keturunan Nabi Lut ataupun umat Nabi Lut. Apa kesalahan mereka? Mereka telah melakukan hubungan sejenis, gay dan lesbian. Akan tetapi zaman moden ini dia lebih dahsyat daripada itu. Gay dan lesbian tetap berlaku. Dalam masa yang sama, orang lelaki cuba ataupun tukar perwatakan ataupun tukar jantina menjadi perempuan. Dan bila dia dah tukar jadi perempuan, dia mencari lelaki. Padahal dia lelaki, pergi tukar jadi perempuan, dan akhirnya dia kahwin dengan lelaki. Zaman dulu tak ada. Zaman Nabi Lut, lelaki memang dengan lelaki. Akan tetapi bila sekarang ni dimodernkan, lelaki tukar dulu jadi perempuan, convert dulu jadi perempuan, barulah berkahwin. Yang gay dengan gay, lelaki confirm dengan lelaki tu confirm ada, perempuan dengan perempuan confirm ada. Tapi dia dimodernkan, tukar dulu jadi lelaki, baru kahwin dengan lelaki. Ini yang berlaku. Atas apa? Atas nama apa? Mereka kata atas nama hak asasi manusia. Golongan ni pun nak hak asasi manusia, jadi benarkanlah mereka berkahwin. Dan golongan ini, tuan-tuan perempuan, sudah semakin ramai. Dekat tempat lain tak payah cakap lah, negara lain memang banyak lah, mereka dah mengiktiraf perkahwinan gay, perkahwinan lesbian. Diorang dah iktiraf. Dekat Malaysia pun semakin banyak. Banyak konsert-konsert yang hadir ke negara kita atas faktor, atas dasar lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, menggalakkan lesbian, menggalakkan gay. Pernah satu ketika golongan ini minta pula tandas. Jadi saya tak ingat tahun bila, kan? Minta tandas khas. Kita pun cuba nak pertimbangkan. Alhamdulillah tak jadilah. Sebab para ilmuwan kita dekat Malaysia menentang. Kalaulah berlaku, tuan-tuan, nampaklah sangat kita redha dengan kemungkaran yang sedang dia lakukan. Sepatutnya kita nasihat dia, kan? Kita nasihat dia supaya dia berubah. Kalaulah kita buat ketika itu, maka kita redha. Kita redha dengan maksiat yang dilakukan. Sedangkan kalau kita baca hadis, man ra'a minkum munkaran fayughayyiru biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa zalika ad'aful iman. Kata Nabi SAW, kalau kamu melihat kemungkaran, cegahlah dengan menggunakan kuasa yang ada. Pasti orang yang mempunyai kuasa pada ketika itu adalah pemimpin kita. Orang yang mempunyai kuasa pada ketika itu adalah kerajaan kita. Orang yang mempunyai kuasa di penduduk kampung adalah ketua kampung. Orang yang mempunyai kuasa pada warisan di masjid, maka pengerusi masjid dan sebagainya. Jadi orang yang mempunyai kuasa sepatutnya tegah dulu.
Kata Nabi, kalau tak mampu fabilisani, dengan menasihati, nasihat, sembang, bincang, agar mereka sedar kemungkaran yang mereka lakukan. Tak boleh juga, kata Nabi SAW, tak ada kuasa, tak boleh nak nasihat dengan menggunakan qalbi, dengan menggunakan hati. Ulama mengeluarkan garis panduan. Bagaimanakah disebut menggunakan hati? Cegah kemungkaran dengan menggunakan hati. Antaranya adalah melahirkan perasaan tidak redha dengan maksiat yang kita lihat. Okay, tak habis lagi Nabi sebut dengan menggunakan hati. Wazalika ad'aful iman. Dengan menggunakan hati tadi, wujudkan perasaan tidak redha tadi, itu yang paling lemah iman. Ad'af, paling rendah, paling lemah iman. Jadi tuan-tuan, kalau kita tidak redha, kalau kita ada perasaan redha, relax lah kan. Dia pun ada hak dia, hak sesama manusia. Kalau kita tak ada perasaan tidak redha dengan kemungkaran yang dia buat, kat mana iman kita tuan-tuan? Jadi kena cegah. Ini berlaku di moden kan. Begitu juga kalau kita lihat pada zaman dahulu, orang bukan Islam ataupun orang yang sebelum kedatangan Nabi SAW membunuh anak-anak lelaki mereka atas faktor pada zaman Nabi Musa AS. Sebab apa? Sebab kata Fir'aun, pembesar Fir'aun, kata ahli nujum Fir'aun, kata nanti kau punya kerajaan akan jatuh oleh seorang nabi lelaki. Maka kita bunuh orang lelaki, anak-anak lelaki kita bunuh. Sebab apa? Sebab Fir'aun takut nanti kerajaan dia akan jatuh. Begitu juga pada zaman Nabi SAW, sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi, menjadi Rasul, anak-anak perempuan pula dibunuh. Sebab apa? Sebab bagi mereka anak perempuan mendatangkan kecelakaan, tidak ada nilai. Bagi keluarga, anak perempuan tidak ada nilai bagi Arab jahiliah. Tetapi kalau dapat anak lelaki, itulah satu kehebatan bagi satu keluarga itu. Bila Nabi SAW hadir, Nabi dilahirkan, Nabi diutuskan, dan Nabi dilantik menjadi Rasul, Nabi mengangkat martabat wanita di tempat yang sesuai. Akan tetapi pada ketika ini kita ikut, akan tetapi dalam konteks bukan lelaki, bukan perempuan. Semua ada daripada kalangan anak-anak kita, daripada kalangan kawan-kawan kita. Dia membuang anak tanpa merasa sedikit pun belas kasihan. Kalau tuan-tuan ingat kisah yang diviralkan dulu, anak dimakan, seorang kanak-kanak kecil dimakan oleh buaya, dibaham oleh buaya. Kita rasa sedih kan, walaupun bukan anak kita. Itu juga kita tengok kes penderaan yang dulu yang paling latest yang dibawa adalah kes yang di Pasir Gudang tu, Johor Jaya kan. Dia pukul anak dia. Dan dia dah ada kekasih lain kan, lepas tu dia pukul anak dia tanpa belas kasihan. Berbirat apa semua belakang kan. Kita rasa kasihan. Tetapi apa yang berlaku? Mereka yang melakukan zina akhirnya membuang anak tanpa rasa belas kasihan. Dulu dah buat juga sekarang ni. Bila juga Nabi SAW bila mengangkat martabat wanita, akan tetapi ketika ini atas dasar inginkan kebebasan, inginkan keadilan, wanita minta juga seperti mana orang lelaki. Nak juga jadi imam. Ini berlaku nak juga baca khutbah. Atas keadilan. Orang lelaki boleh, perempuan pun boleh. Tetapi Nabi telah, ketika Nabi diutuskan, Nabi letak kedudukan wanita tu tempat yang mulia, kedudukan wanita di tempat yang khusus. Akan tetapi dalam masa yang sama, ada yang lelaki boleh buat, perempuan tidak boleh buat. Ini yang berlaku. Dan seterusnya kalau kita lihat juga
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mengikut semua yang dilakukan oleh orang orang yang sebelum daripada kita, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, walaupun masuk ke dalam lubang biawak, lattaba'tumuhum, kita akan ikut. Kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wahai Rasulullah, sahabat tanya, adakah Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi? Memanglah yang kita cuba ikut daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara adalah Yahudi dan Nasrani. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan redha. Siapa mereka tu? Yahudi dan Nasrani tidak akan redha kepada kita selagi mana kita tidak mengikut millah ataupun agama mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, Nabi juga ingatkan kita di dalam hadis. Dan perkara ini sebenarnya adalah perancangan yang dibuat dengan teliti oleh orang Yahudi, bermula daripada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Bagaimana mereka nak menjatuhkan umat Islam sejak pada zaman Nabi lagi. Orang Yahudi ni. Kalau kita mengkaji sejarah Islam ataupun kita mengkaji sejarah Bani Israel, kita akan boleh gariskan apakah perangai ataupun sifat Bani Israel yang tidak baik, yang bongkar, yang tidak beriman, yang membunuh nabi-nabi mereka, membunuh anak-anak mereka. Kita boleh gariskan banyak. Tuan-tuan boleh tengok surah Al-Baqarah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan sifat Bani Israel ataupun orang Yahudi ni. Mereka diberikan oleh Allah kelebihan. Allah pernah turunkan hidangan daripada langit untuk bangsa Yahudi ni. Akan tetapi mereka tetap ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Separuh daripada nabi dan rasul daripada kalangan Bani Israel, akan tetapi mereka tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan mereka kecerdikan dan kepandaian. Allah memberikan mereka nikmat yang banyak, akan tetapi mereka tetap ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, mereka kaji. Lepas ini kata Nabi Isa akan turunnya Nabi akhir zaman, Nabi terakhir, penutup kepada Nabi dan Rasul. Mereka kaji dekat mana? Kat mana dilahirkan? Hebat tak hebat orang Yahudi ni. Dan akhirnya mereka berkata akan lahirnya Nabi akhir zaman di kawasan di sebelah Hijaz. Hijaz ni dulu tak ada Mekah Madinah lagi. Hijaz ni kawasan Mekah dengan Madinah. Cuma mereka beranggapan Nabi akan lahir di Madinah. Sebab tu dekat Madinah ada 3 orang Yahudi, keturunan ada 3 kelompok ataupun golongan Yahudi yang berada di Madinah. Bersama dengan pemerintahan Islam Madinah ketika mana Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ketika mana mereka menetap di Madinah, Allah Subhanahu wa taala melahirkan ataupun mengutuskan Nabi SAW di Mekah. Dan mereka merasakan Nabi akhir zaman daripada keturunan mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melahirkan Nabi SAW daripada keturunan Bani Hashim, iaitu keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam, orang Arab.
Dan bila Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul, Nabi menjadi Rasul, maka pada ketika itu bermulalah mereka cuba untuk menjatuhkan umat Islam. Mereka cuba untuk membunuh Nabi SAW. Sebab itu ketiga-tiga golongan Yahudi di Madinah, satu dibunuh kesuruhannya oleh Rasulullah SAW, dua dihalau. Tak ada dah orang Yahudi di Madinah. Mereka pergilah ke tempat, merempat ke sana ke sini, dan akhirnya mereka mendapat keizinan oleh orang Palestin, orang yang berada di Syam, untuk duduk sikit di tempat dekat Palestin. Akan tetapi inilah kata sifat orang Yahudi ni, orang Israel ni. Dia memang sifat perampas, pemberontak, tamak, semua ada kat dia. Pada zaman Nabi Yaqub lagi, kan, sifat tu memang Allah dah tulis dalam Quran. Akhirnya daripada kecil-kecil tempat, ambil lagi sikit lagi, ambil sikit lagi, dan sekarang ini mereka cuba nak merampas secara keseluruhannya kawasan Baitul Maqdis. Inilah perancangan orang Yahudi daripada dulu. Itu dari aspek tempat. Manakala perancangan daripada aspek nak melemahkan umat Islam memang berlaku pada zaman dulu lagi. Zaman dulu lagi diorang dah buat. Sebab itu golongan bukan Islam, orang Quraisy ni, dia pernah rujuk kepada pendeta-pendeta Yahudi. Bagaimana nak melemahkan umat Islam pada ketika itu yang baru masuk Islam. Abu Jahal, Abu Lahab jumpa geng-geng Yahudi ni. Maka Yahudi kata, kau pergi jumpa Nabi, tanya tentang 3 perkara. Salah satu daripadanya adalah tanya tentang 7 pemuda yang Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan daripada pemerintah ataupun kerajaan yang zalim. Pemuda siapa? Ashabul Kahfi. Salah satu daripadanya. Bila ditanya kepada Nabi SAW, wahai Rasul, wahai Muhammad, ceritakan kepada kami, saya cerita satu ya. Ceritakan kepada kami 7 pemuda yang diselamatkan oleh Tuhan dia sebab dia lari daripada pemerintahan yang zalim. Ketika itu tak turun lagi surah Al-Kahfi. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala tak cerita lagi. Nabi SAW sebut, tak apa, tunggu, esok nanti Allah akan turunkan wahyu. Dekat situ ada pula sikit sikit didikan Allah. Sebab Nabi tak sebut insya-Allah. Ni tuan-tuan dah belajar ni, saya ulang ni. Nabi tak sebut insya-Allah. Jadi bila Nabi tak sebut insya-Allah, kata Allah, Allah tahan wahyu. Esok tak ada turun, lusa tak ada turun, hari ketiga tak ada turun. Dan tiap-tiap hari orang Quraisy ni tadi datang jumpa Nabi. Nabi ada, wahai Muhammad, ada jawapan? Mana jawapan? Tak, tu peranan orang Yahudi tadi. Kan? Dia nak lemahkan Nabi SAW. Dan akhirnya bila hari ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan malaikat Jibril pergi tegur Nabi, wahai Rasulullah, sebab apa kami tak turunkan wahyu? Sebab kau tak sebut insya-Allah. Jadi Nabi sebut insya-Allah, kan? Nabi minta bertaubat kepada Allah, dan akhirnya pada keesokannya turunlah ayat berkaitan dengan 7 pemuda yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kisah Ashabul Kahfi. Selepas daripada itu, sikit demi sedikit dia merosakkan orang Islam, dan akhirnya dalam last sekali dalam perjuangan, selepas daripada peperangan salib, mereka mengatur strategi bagaimana nak merosakkan orang Islam, bagaimana nak melemahkan orang Islam. Antara yang mereka sepakati iaitu menjauhkan anak-anak muda Islam daripada Al-Quran.
nak jauhkan daripada Al-Quran, apa nak buat? Leka kan, sibukkan dengan perkara lain. Sebab tu antara yang mereka ketengahkan, mereka promosikan, antaranya apa? Sing, hiburan, nyanyi. American Idol ada, Malaysian Idol ada. Ada penyanyi nak bagi bakat kepada anak-anak, dekat Malaysia pun buat. Satu dunia buat. Kan? Daripada kecil lagi, kan? Kita dah sibuk, contohlah, bukan tuan-tuan lah. Rakyat kita dah sibuk dengan anak-anak nak jadi penyanyi. Bangga bila anak-anak jadi penyanyi. Bila terkeluar kita pun menangis sama. Kan? Kita tidak kisah dengan apabila anak-anak kita tidak dapat membaca Al-Quran. Berlaku. Perkara ini berlaku. Itu dari segi hiburan, nyanyian. Mereka cipta pula sport, sukan. Sedangkan pada zaman Nabi, sukan, apa sukan yang Nabi SAW anjurkan? Kita boleh sebut 3, kan? Dan Nabi menjadikan sukan itu sebagai satu riadah. Akan tetapi mereka cipta sukan menjadi pertandingan, boleh jadi popular. Sehingga kan apabila anak-anak, contoh, kita tak dapat bertanding, kalah dan sebagainya, maka kita kecewa. Anak-anak tak pandai main bola sepak, anak-anak tak pandai main ni, kita kecewa. Sedangkan anak-anak kita masih lagi ada yang tidak boleh membaca Al-Quran. Kita sibuk dengan sukan. Sampaikan kita sanggup bangun 3 pagi untuk tengok bola. Tapi bila ajar program Qiyam mulai, sikit je masjid datang. Tak ada orang datang masjid dah. Sebab apa? Sebab itu ibadah. Itu dekatkan diri dengan Allah. Tapi bila bab sukan, kita sanggup. Boleh bangun pula tu. Jadi ini perancangan sampailah sekarang. Dan akhirnya sedikit demi sedikit kita lupakan Quran. Bila kita dah lupakan Quran, banyak hikmah dalam Al-Quran kita dah tinggalkan. Maka kita melahirkan masyarakat yang tidak baca Quran, masyarakat yang tidak boleh membaca Al-Quran, masyarakat yang jauh daripada masjid, masyarakat yang jauh daripada kebaikan, masyarakat yang sibuk dengan kebendaan, masyarakat yang sibuk dengan hiburan. Dan akhirnya benda ni melemahkan kita sedikit demi sedikit. Sebab itu kita tidak mampu nak menunjukkan kekuatan kita untuk bantu rakan kita di Palestin. Kita bilion, saya pernah sebut, kita ada bilion. Kalau seorang sikit bawa ni pun banjir dah Israel. Tapi kita nak mampu nak buat. Sebab kita tidak boleh bersatu. Kan? Sibuk dengan benda-benda khilaf kan? Sibuk kan? Kunut tak kunut, contohlah kan? Tahlil boleh tak boleh, sibuk kan? Sedangkan benda yang asas, ramai lagi tak solat ni, ramai lagi yang tak boleh baca doa ni, kita tak bersatu. Kita tidak bersatu dalam perkara-perkara yang asas. Akan tetapi perkara sikit-sikit tu kita bergaduh. Dan dalam masa yang sama mereka memastikan umat Islam tidak bersatu. Pecah dan perintah. Pecah. Jatuhkan kerajaan Islam. Sehinggakan kerajaan yang terakhir, kerajaan Khalifah Uthmaniyah, kan, dijatuhkan. Oleh siapa? Oleh Kamal Atatürk. Dan bila jatuhnya kerajaan Islam secara rasminya, maka Islam dekat sini lain, Islam dekat sini lain, kerajaan dekat sini lain, kita tidak bersatu. Memanglah dari segi perjanjiannya, dari segi lah kita tengok datang, kita bersatu
betul. Kita tak, ketika kita tidak bersatu ni, kita sibuk dengan perkara-perkara yang lain untuk mengembalikan kesatuan Islam. Alhamdulillah, kita berada di jalan yang tepat. Masih kau aku, kita masih jauh. Dan ini yang dilakukan oleh orang Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam ini dan ikut. Maka kita rasa macam contoh dalam bidang ekonomi, kita nak ikut sangat orang barat. Nasrani, orang kita nak ikut. Kita banggakan dengan teknologi dari barat. Sedangkan kita kekuatan pada orang Islam ini, dan akhirnya kita boleh mengalahkan yang disebut oleh Nabi sedikit demi sedikit. Dan apabila benda ini kita waktu ini semakin hampir ke tapi jangan hujung je kan. Seorang Nabi kata, apakah yang kamu sediakan untuk hari ini? Jadi tuan-tuan, kita atau kiamat yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan akan hancurnya bumi ini, kiranya penghidupan di dunia ini untuk menuju ke kiamat kecil ataupun kiamat yang wallahu taala a'lam. Tuan-tuan, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan dapat menyuntik kita lah untuk lagi pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala meletakkan buat semua saya Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.